Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-puan muslimin muslimat sekalian, peserta pengajian kunci asas bahasa Arab ini. Semoga kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ya, alhamdulillah pada pagi ini Allah izinkan kita bertemu lagi untuk belajar asas-asas yang penting ini untuk kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada hari ini ikutkan kita dah masuk pada surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Baik, pengajian kita mengkaji kalimah demi kalimah dan mudah-mudahan memberi kesan kepada kita untuk kita mengkaji seluruh isi kandungan Al-Quran, insya-Allah. Cuma dalam pengajian ini dia kena usaha sedikit, dia kena sabar, usaha, insya-Allah dia dapat. Baik, cuba lihat pada surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita nak gaji setiap kalimah, setiap kalimah. Sebab kalau kita tak tahu tentang pembahagian setiap kalimah, maka selagi itulah kita tak boleh nak menghadirkan makna, mendatangkan makna pada bacaan kita. Sebab bila kita baca Quran, kita nampak macam sama je ayat tu. Nampak daripada mula sampai habis tu nampak sama je. Kita tak tahu ini satu kalimah ke, dua kalimah ke, apa huruf tambahan dia. Kita tak tahu. Jadi kita kena kaji sehingga kita tahu kalimah ni satu, kalimah ni hurufnya ditambah, kalimah ni hurufnya telah diubah barisnya. Jadi bila tahu keadaan itu, akhirnya kita akan berusaha mencari makna dan akhirnya kita tahu makna keseluruhannya. Macam di peringkat awal kita mengaji tentang pembahagian isim. Kita dah kaji dah isim. Isim iaitulah kataan kata nama yang ada alif lam. Bila sebut kata ada alif lam, pada surah ni kita dah nampak dah. Secara sepintas lalu dah nampak, oh ini isim. Kita nampak dah. Kataan yang ada alif lam, kataan yang ada tanwin, kataan yang ada huruf jar. Nampak? Sepintas lalu dah boleh cari dah kan. Kataan yang ada huruf qasam. Di sini tak ada huruf qasam lah. Jadi nak kena isim tu, kita tahu dah tanda-tanda dia. Pada tadi ada alif lam. Dah nampak dah. Al-Kautsar, isim. Belum kita kaji seluruhan, kita tengok secara sepintas lalu. Al-Kautsar isim. Kemudian tengok yang ada huruf jar. Li rabbika. Nampak tak? Li rabbika. Nampak sepintas lalu ada lam tu, lam huruf jar. Itu maknanya perkataan selepas tu isim. Kemudian kataan yang ada tanwin. Ada tak perkataan tanwin? Saya tak letak baris. Kataan yang layak untuk menerima baris tanwin. Kalau dia tunggal tanpa berhubung dengan perkataan lain lagi, maka perkataan tu dia layak untuk menerima tanwin. Contohnya macam Al-Kautsar tadi tu, kalau tidak ada alif lam, dia macam Kautsarun. Dia layak menerima baris tanwin. Kautsar mana isim tu. Begitu juga perkataan yang lain kan. Macam perkataan abtaru. Abtarun, asalnya abtarun.
Jadi dia layak untuk menerima tanwin. Tapi oleh kerana dalam Quran ni dia ada alif lam, maka dia tak boleh berkumpul dua tanda. Bila ada alif lam, tanwin tak ada. Bila ada tanwin, alif lam tak ada dekat dia. Pada satu kalimah tu tidak boleh berkumpul dua tanda isim. Okey. Begitu juga kita mengaji tentang fi'il. Fi'il mana perbuatan. Kata-kata perbuatan. Tengok sebentar lalu ada tak perbuatan surah ni? Ada. Ada. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Senang. Ustaz yakin tuan-tuan pun jawab tu lah. Ustaz tak dengar suara kan. Baik. Tadi dah kenal isim, sekarang nak kenal fi'il pula. Ada fi'il tak dalam surah ni? Ada. Iaitu kataan apa itu? Apa. Asal dia apa? Asal dia apa? Asal dia apa? Kemudian dilebarkan lagi perkataan tu supaya makna lebih mendalam. Jadi apa? Kemudian ada na tu, itu tambahan. Ka tu tambahan. Di asal kalimah dia apa? Apa? Mana beri? Apa mana beri? Ain po. Ain po ya punya ya. Ya huruf ilat tu yang tak ada baris tu. Jadi dia ada ain po ya tak ada baris. Ain po. Terima kasih. Itu. Dia tak ada baris. Begitu. Letak huruf apa. Okey. Apa mana beri. Kemudian tambah hamzah tu nak lebarkan makna dia. Kan? Nak lebarkan makna lagi tu yang dia tambah hamzah tu jadi apa. Kemudian nak hidupkan barhiyah tu apa. Kemudian tambah dengan na apainaka. Jadi pada perkataan ini adalah perkataan perbuatan, perkataan fi'il. Pada perkataan ini kita dah tahu dah mana huruf asal, mana huruf tambahan. Itu yang menyebabkan kita tahu makna Quran. Kalau kita tak belajar, kita nampak satu kalimah aja. Apainaka. Bukan tu satu kalimah, itu dah orang kata dah bergabung dengan kalimah lain. Gabung dengan dhamir na, kan dhamir na. Apa na yang alif maddah tu? Itu huruf-huruf tambahan, itu dhamir. Kemudian bergabung dengan ka. Ka di belakang ka khitab. Tu tolong gariskan bagus. Okey, terima kasih. Jadi di situ dah ada beberapa perkataan. Hamzah, kemudian apa, kemudian na, kemudian ka. Kita nak kaji sampai tahap tu supaya kita boleh mengetahui kalimah-kalimah. Kalau tak kaji macam ni, sampai bila-bila pun kita mengaji Quran, tak akan faham. Tak akan faham. Baik. Boleh faham tak? Perkataan a'tayna tu adalah perkataan fi'il, perkataan perbuatan yang bergabung dengan huruf-huruf tambahan yang lain. Iaitu ada hamzah, ada dhamir na dan ada dhamir khitab iaitu kaf. Okay. Ini tak kaji secara ramang dah. Kemudian cari lagi perkataan fi'il. Iaitu pada perkataan fasalli. Cuba tengok fasalli. Cuba tengok error dekat fasalli. Fasalli. Fa tu tambahan. Fa makna maka. Fa makna maka. Fa makna maka. Jadi bila ada fa tambahan, perkataan selepas tu adalah fi'il. Salli ni fi'il amar. Fi'il amar. Terjemahan dia pun maksudnya ialah maka laksanakanlah solat. Kan? Jadi dia berbentuk suruhan. Dia ayat perintah bermaksud itu adalah fi'il. Adalah fi'il. Wasalli, maka laksanakanlah solat. Jadi perkataan fi'il di sini iaitu salli. Dah dua dah jumpa. Apa tadi? Satu. Salli. Dua. Perkataan fi'il. Salli panggil fi'il apa? Salli fi'il amar. Mana fi'il berbentuk suruh, perintah.
Lepas tu maksudnya maka laksanakanlah. Kalau mana ringkas dia maka solatlah. Macam tu kalau ringkas begitu. Dalam terjemahan dalam Quran apa dia sebut, maka laksanakanlah solat. Li rabbika. Li rabbika. Lam tu bermaksud kerana. Dia kena terjemah kerana. Ataupun bagi boleh juga, tapi yang paling tepatlah kerana. Li rabbika, kerana Tuhan engkau. Bagi Tuhan engkau tu kerana Tuhan engkau. Jadi kita solat itu tidak ada kerana yang lain, tapi kerana Allah. Kerana perintah Allah. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Jadi bila ada lam, kataan selepas tu adalah kataan sim. Ustaz sebenarnya nak cari kataan fi'il dulu tapi tak apa, dah sebut lam tu, lam huruf ja tadi. Terjemah dengan makna bagi ataupun kerana tu. Li rabbika, bagi Tuhan engkau. Okay, cari lagi perkataan fi'il. Ustaz sebenarnya nak cari perkataan fi'il dulu. Okey. Perkataan depan lagi. Wanhar, wa tu tambah. Wa tu tambah. Kemudian perkataan inhar. Kalau kita asingkan antara wa dengan perkataan anhar tu jadi inhar. Cara bacaannya kalau mula kat situ inhar. Kalau sambung wanhar. Kalau nak mula ke hamzah inhar. Sebab mengikut huruf yang ketiga. Perkataan macam ni kadang-kadang orang nak mula dia tak reti ni, dia tak reti dalam Quran. Mula dari bawah ke, dari atas ke, dari depan ke. Kalau perkataan itu perkataan perbuatan, perkataan fi'il amar, maka lihat huruf yang ketiga. Dia masuk dalam pembahasan tajwid sikit. Kalau huruf ketiga baris atas atau huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal yang tak ada baris tu mula dengan baris bawah. Inha. Kita ulang balik. Kalau huruf ketiga, mana huruf ketiga? Iaitu huruf ha. Kalau huruf ketiga baris atas, huruf ketiga baris bawah, maka hamzah wasal hamzah yang depan tu yang tak ada baris tu baca dengan baris bawah. Inha. Macam tu. Dan kalau huruf ketiga tu pada dhammah, maka automatik huruf yang hamzah yang tak ada baris baca dengan dhammah. Begitu. Baca dengan dhammah. Jangan baca dengan fathah. Fathah ni untuk kataan kata nama saja. Yang mula dengan alif lam tu yang tak ada baris tu, itu baru al. Senang nak kenal lah kataan yang ada alif lam, barulah kita baca dengan alif lam. Baca dengan fathah. Macam al-malu, ar-rijalu, al-yawmu. Kadang-kadang di permulaan ayat tak ada baris. Bila ada ilam, automatik baca dengan al. Sebab dia kata nama. Dia bukan kata perbuatan. Okey. Kalau kata perbuatan, macam sekarang ni, barulah ambil kira tentang huruf ketiga. Dah selesai. Jadi inha ni perkataan fi'il amar. Sebab tu terjemahan dia. Dan berkorbanlah. Dan sembelihlah macam tu, berkorbanlah macam tu. Buat penyembelihanlah. Sebab dia ayat perintah. Ayat perintah lah. Inha. Kalau Ustaz, Ya. Ustaz, kalau ada nama mufti kita nama Anhar, sama juga. Anhar. Tengok dia huruf apa? Huruf ha ke huruf ha? Ha pedas. Ha. Dia ha kan? Nama dia Anhar kan? Anhar Opir. Ya. Sungai Ustaz. Sungai. Nama dia kalau dia sungai. Sungai. Bukan kurban Ustaz. Bukan. Bukan. Nanti marah dia. Jangan sebut nanti takut. Ini nama orang. Baik, Anhar maksud sungai. Sungai. Memberi maksud orang yang banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu, orang yang banyak khidmat kepada Islam. Itulah sesuai dengan nama dia Anhar. Anhar Opir kan, itu nama dia. Baik. Jadi nama dia sesuai dengan orang dia lah. Maksudnya dia orang yang banyak ilmu. Dia bukan dengan huruf ha. Kalau huruf ha tadi mana sembelih. Dia Anhar. Nahrun.
nahrani anhar. Nahrun satu sungai, nahrani dua sungai, anhar beberapa sungai. Mana dia orang yang memberi maksud orang yang banyak ilmu yang boleh memberi ilmu pada masyarakat macam tu. Insya-Allah baik. Jadi kita kaji tadi fi'il anhar inhar selesai. Ada lagi tak perkataan fi'il? Inna syani'aka huwal abtar. Semuanya orang-orang yang benci dialah yang okey. Semuanya orang yang benci mengadu kataan. Syana'a. Syana'a tu pun fi'il tu. Fi'il. Dia makna membenci. Syana'aka. Inna syani'aka. Syani'a. Syani'a tu fi'il. Bergabung dengan kaf dhamir. Syani'a. Inna syani'aka. Syani'a. Kenapa baca syani'a? Sebab ada inna depan tu. Kataan tu dia boleh berubah lagi. Okey, baik. Itu di antara perkataan fi'il yang kita jumpa dalam surah Al-Kautsar. Baik, kita kaji daripada awal. Daripada awal. Inna tu sebenarnya bergabung daripada in dengan na. Okey, baik ya. Yang tadi tu syani'a. Syani'a. Baik, perkataan yang mula-mula inna itu dua perkataan tu. In campur dengan na. Inna. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Dia taukid lah. Dulu Ustaz dah bagi kan. Inna mana taukid. Okey. Abang mesti Abang. Boleh nampak Boleh nampak tak? Okey, baik. Inna asal dia adalah in campur dengan na. In asal dia in campur dengan na. Jadi dia bergabung antara in dengan na. Bila campur sekali, inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Na ni adalah merujuk kepada Allah. Sesungguhnya kami. Kami itu daripada Allah. Sebab dalam Quran dia sebut kami itu rujuk kepada Allah. Maksudnya Allah Ta'ala sebut dengan bahasa kami. Walaupun dia Isa, tapi Allah sebut kami sebagai memberi maksud menta'zimkan diri dia, membesarkan diri dia. Sebab itu Allah sebut sesungguhnya kami. Contoh pada ayat lain macam inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat tu ada banyak dhamir nahnu, dhamir kami. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan peringatan dan kamilah yang menjaganya. Kenapa Allah sebut kami? Kerana Allah nak menta'zimkan diri dia, membesarkan diri dia. Bagi Allah memang layak sesuai untuk menyebut dhamir kami, menyebut kami pada diri dia. Sebab Allah nak membanggakan diri dia, membesarkan diri dia, menta'zimkan diri dia. Dalam Quran dia sebut kami itu memang rujuk kepada Allah, ingat. Yang ada nun, ada nun yang bunyi na tu pada kami. Baik. Inna sesungguhnya kami. Tadi kita dah kaji dah apa. Asal dia apa kan? Ustaz. Ya. Kalau misal katanya, kalau saya nak kata sesungguhnya saya macam mana Ustaz? Inni. Okey. Kalau ini kalau orang sesungguhnya dia contoh macam Ustaz Innahu. Okey. Tu untuk nya lelaki. Kalau perempuan innaha. Nya perempuan. Kalau kan dia Ustaz kata yang ada ganti nama yang berapa tu 14 tu ya? Betul. Jadi dia ada kaitan semua tu. Dia ada kaitan.
So maknanya daripada inna ni kita boleh datangkan berbagai-bagai sambungan dengan isim dhamir. Okey. Kalau inna sesungguhnya kami. Kalau innahu sesungguhnya dia maknanya dia lelaki ataupun dia tu dhamir kepada kataan muzakkar. Innaha sesungguhnya nya tu kembalikan perkataan tu kepada muannas. Marujuk dhamir dia kembalikan dhamir dia, rujukan dhamir kepada muannas. Kalau berkaitan perempuan, mana kembalikan dhamir kepada perempuan, innaha. Kalau bukan perempuan, kembalikan kepada perkataan yang ada tamarrutah. Itu cara dia. Sebab kalimah-kalimah ni tak semestinya kalimah perempuan. Mana ada kalimah perempuan kan? Yang adanya kalimah muannas. Macam mana nak kena perkataan kalimah muannas, iaitu ada tamarrutah. Jadi senang kita nak faham cerita Quran tu, maka kita tahu nya ni dia rujuk dhamir, rujuk cerita dia kepada perkataan yang ada tamarrutah. Contohnya Allah kata orang mukmin itu akan dimasukkan ke dalam syurga, contohnya dalam syurga. Syurga jannatun kan? Jannatun ada tamarrutah. Lepas tu sambung ayat lagi, Allah kata yadkhuluha, nampak ha kan? Masuklah sekalian mereka ke dalamnya. Yadkhuluna fiha, masuk mereka padanya. Fiha tu kembali mana dhamir tu? Kepada jannatun fiha, sebab ada ha yang ha bulat tu itu dia kembali kepada perkataan yang ada tamarrutah. Itu. Baik, tak apa. Itu tinggi lagi ya. Baik, tengok sini. Jadi inna gabung antara in dengan na, jadi sesungguhnya kami. A'taina, asalnya a'ta, tapi bila tambah hamzah ni dia nak bagi kemas lagi mana? Kami memberi. Kami memberi. Na, kami ni kat sini. Na ni yang kami. Asal na ni ialah tulis dia untuk lagu tu. Na ada alif. Asal dia begitu, tapi dia ringkaskan tulisan, dia letak alif maddah. Alif maddah ni mana pengganti kepada alif yang biasa tu. Alif untuk dibaca panjang. Ni pun baca panjang sama. Kalau tulis macam ni pun betul, tulis macam ni pun betul. Tak ada masalah. Kemudian yang kita bahagi tadi, ka sini adalah ka ni adalah khitab. Khitab mana? Allah bagi kat siapa? Allah khitab pada siapa? Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Biasa dalam Quran bila Allah khitab, Allah sebut ka, maksudnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sebab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad. Jadi Allah berinteraksi dengan Nabi Muhammad, cakap dengan Muhammad. Maksudnya Allah sebut a'tainaka. Kami memberi akan kau ya Muhammad. Ingatlah ke biasanya dia punya rujuk dhamir dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Kausar kita kaji tadi isim. Dia boleh baca Kautsarun. Kalau tak ada alif lam baca Kautsarun. Tapi bila ada alif lam tak boleh berkumpul dua tanda isim. Ada alif lam baca ru. Tapi di sini tak baca ru sebab dia ada kaitan dengan kataan sebelum. Kataan sebelum fi'il, na tu jadi fa'il, baca dengan ra, betul kan? Kautsara kan? Betul tak Jadah? Baca dengan ra. Betul. Baca dengan ra sebab dia menjadi maf'ul. Dia jadi maf'ul. Kalau tuan-tuan dengar Ustaz punya rakaman ni, audio yang satu tu ada sebut fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il maf'ul. Dalam bahasa Arab cuba perhatikan bila ada fi'il mana apa tu? Asalnya apa mana apa itu fi'il. Tuan nak tulis. Okey. Perkataan apa ni dah fi'il, ada fi'il. Kan. Na di sini. Na di sini fa'il. Sebab yang memberi itu adalah Allah. Allah fa'il lah. Dia yang memberi kan. Apa fi'il? Na tu fa'il.
Kautsara ni jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Maf'ul bermaksud sesuatu yang kena buat. Sesuatu yang kena buat. Jadi apa ni fi'il, na ni fa'il, kautsara ni baca dengan fathah sebab dia menjadi maf'ul. Maf'ul mesti baca dengan baris fathah. Ingat tu. Tuan-tuan kaji ayat Quran yang sepanjang-panjang tu, tuan-tuan tengok. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada nama perbuatan, ada orang yang melakukan perbuatan, dan ada yang kena buat perbuatan tu. Yang terkena perbuatan tu. Di sini perbuatan beri. Siapa yang beri? Allah yang beri. Allah tu fa'il. Kemudian Allah bagi apa? Allah bagi kautsara. Kautsar. Ada banyaklah terjemahan tafsiran. Ada kautsar banyak, ada kautsar telaga kautsar. Terjemahan banyak. Yang penting kautsar ni adalah perkataan maf'ul. Ya. Telaga Kausar tu di Padang Masyar kan? Ada lagi telaga yang pada Nabi Muhammad yang dibagi anugerahnya, lagi satu nama apa? Al-Haud. Al-Haud. Kolam Haud. Al-Haud. Ya, Al-Haud. Mana kolam. Dua kolam. Yang tu kita boleh rujuk pada tafsiran, pada ilmu tafsir supaya lebih luas pengetahuan kita kan. Tentang nama Haud, nama Kautsar, apa yang kaitan dengan dia lah. Cuma kita nak fokus dah fi'il, fa'il, maf'ul. Bentuk perbuatan apa dia? Mana beri itu perbuatan. Siapa yang memberi itu? Iaitu Allah. Dia pelaku, orang yang bertindak sebagai pelaku perbuatan tu, perbuatan beri itu. Kautsar itu maf'ul, mana yang terkena perbuatan. Perbuatan beri itu apa yang kena, iaitu Kautsar. Allah bagi apa? Bagi kautsar. Begitu. Contohlah macam kata ni, khalaqallahu samawati. Kan? Khalaqa. Cuba bayangkan perkataan tu, khalaqa Allah as-samawati. Kalau siapa pandai tulis, senanglah faham. Khalaqa tu fi'il, dia bentuk perbuatan. Khalaqallah, Allah itu fa'il, as-samawati itu maf'ul. Saya ulang balik. Khalaqallahu as-samawati. Khalaqa mana telah cipta. Dia sejenis perbuatan. Khalaqallahu, Allah tu fa'il. Kemudian as-samawati itu maf'ul. Macam tu. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Apa terjemahan dia? Khalaqa telah menciptalah oleh Allah as-samawati, 7 petalalah langit. Jadi ada bentuk perbuatan, ada yang melakukan perbuatan, dan ada yang perkara yang dicipta. Perkara yang dilakukan itulah diciptanya langit. Khalaqa mana cipta, dia fi'il. Allah tu fa'il, pelaku, pembuat, pencipta tu. As-samawat ialah langit, 7 langit. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Faham yang tu memang tuan-tuan senang untuk faham apa yang Ustaz cerita ni. Boleh ya? Okey, selesai tu. Kemudian fasalli. Fa ni mana? Maka. Kita dah bagi tadi kan fa mana maka. Fa dia panggil fa tafriq. Fa tafriq apa nak melebarkan lagi lah dia punya perbahasan tu. Fasalli. Salli tadi kita kata apa? Fi'il kan? Fi'il amar. Salli, maka solatlah. Maka tunaikanlah solat. Dia fi'il amar untuk seorang. Ayat ni Allah Taala khitab pada Nabi Muhammad. Tapi pengajaran dia untuk kita semua. Dalam tafsir disebut ayat Quran itu bila Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah berinteraksi dengan Nabi Muhammad, Allah cakap dengan Nabi Muhammad, tapi pengajarannya untuk kita semua.
Dia untuk pengajaran untuk kita semua. Okey. Fasalli, amar untuk mufrad. Sebab tu perintah kepada Nabi Muhammad, salli, semayang olehmu, solatlah olehmu. Kalau kita nak suruh ramai, sallu. Semayanglah sekalian kamu kan. Okey, jadi bila nak suruh ramai kena ubahlah perkataan tu, nanti kita akan ngaji. Fi'il amar dia ada 6 kataan. Ada 6 kataan. 6 kataan. Ada mufrad muzakkar, ada tasniah muzakkar, ada jamak muzakkar. Ada mufrad muannas, ada tasniah muannas, tak ada jamak muannas. Ada 6 perkataan fi'il amar. Yang ni yang pertama, salli. Mungkin kalau kita boleh tulis salli ni yang pertama. Fi'il amar yang pertama mana? Semayang. Semayanglah olehmu. Wahai seorang lelaki. Macam itulah. Salliya. Sallu. Sallu selawat Ustaz. Sallu tu selawat ya? Salli tadi yang terjemah tadi mana solatlah olehmu kan? Fasalli, maka solatlah. Maka laksanalah solat. Betul ya. Okay. Baik. Apa perkataan ni kita tinggal dulu. Mungkin Ustaz kena kaji dulu. Cuma Ustaz nak bagi tahu bahawa fi'il amar dia ada 6, Pertama iaitulah muzakkar. Untuk muzakkar. Untuk perkataan muzakkar, mufrad muzakkar. Pertama untuk mufrad muzakkar. Nanti kalau perkataan ni mudah sikit, payah sikit ya. Okay, perkataan muzakkar yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tasniah muzakkar. Okay, kalau yang ketiga ialah jamak muzakkar. 3 dah selesai, untuk muzakkar dah selesai. Kemudian 3 berikutnya. 3 berikutnya ambil balik mufrad muannas. Muannas. Mufrad muannas. Kemudian tasniah muannas. Tasniah muannas. Nanti kita cari perkataan yang senang ya. Jamak. Tasniah muannas samalah. Mengaji bahasa Arab ni nak menulis banyak lah. Menulis conteng tu. Salah pening macam tu je. Jamak. Sekali lagi ya, Ustaz ulang. Kita mengaji ni dia berbentuk kajian. Dia bentuk kajian maknanya ada kita terlepas pandang, ada kita tersasar, ada kita tersilap, kita betulkan balik. Macam itulah. Kita berbentuk kajian, bentuk kajian. Jadi kita kena memahamilah bila bentuk kajian kita terpaksa mencari kalimah, mencuba kalimah tu, mencari kalimah ni, kaji kalimah tu dia bentuk kajian. Jadi insya-Allah kita nak memahami Al-Quran itu. Ustaz. Ya. Tasniah ni untuk 2 orang. Untuk dua. Jamak itu untuk 3 orang dan lebih. Ya, jamak untuk 3 dan lebih ke atas. Jamak muannas. Okey ya, kita dah jumpa dah. Ini dah susun dah. Ada 6 senarai fi'il amar. Iaitu untuk mufrad muzakkar, untuk tasniah muzakkar, jamak muzakkar, mufrad muannas, tasniah muannas, jamak muannas. Okey. Kalau contoh kita ambil perkataan lain, contohnya macam perkataan lain ya. Contohnya perkataan dakhala bila fi'il amar, udkhul. Masuk. Kita nak bagi perkataan dia. Nanti kita kias dengan perkataan lain lah. Tak bagi contoh je. Okey, contoh fi'il amar untuk mufrad muzakkar kita tulis
Udkhul. Udkhul. Udkhul masuk olehmu wahai seorang lelaki. Sebab dia untuk mufrad muzakkar. Dia untuk mufrad muzakkar. Bila mufrad muzakkar kena terjemah masuk olehmu wahai seorang lelaki. Okay, untuk tasniah muzakkar udkhula. Ini perkataan dia. Satu perkataan dia di atas. Perkataan dia di atas. Okey. Udkhula, nanti perkataan ini tuan-tuan kias dengan berbagai-bagai perkataan yang mudah-mudah tuan. Solid ni payah lagi. Tak guna keliru dah. Okey. Udkhula. Kena baca dengan khula. Udkhula, masuklah olehmu wahai dua orang lelaki. Sebab dia tasniah mudzakkar. Perintah untuk dua orang lelaki. Kemudian untuk jamak udkhulu. Udkhulu, masuk olehmu wahai sekalian lelaki. Cuba tengok lafaz fi'il amada. Udkhul, udkhula, udkhulu. Untuk muannas pula. Untuk muannas kita sebut udkhuli. Perkataan ni mudah lagi ya. Udkhuli. Masuklah olehmu wahai seorang perempuan. Seorang perempuan. Kemudian tasniah muannas dia sama macam tadi. Udkhula. Sama. Dia sama. Macam mana boleh sama, macam nak tahu lelaki perempuan? Itu bergantung pada cerita yang kita kehendaki. Kalau cerita yang kita baca tu dia berkaitan dengan perempuan, dua orang perempuan, maka maksud dia dua orang perempuan. Okey. Kemudian yang jamak adalah udkhulna. Udkhulna. Jadi baca dia udkhulna. Masuklah sekalian kamu wahai sekalian perempuan. Inilah susunan yang kita kena tahu nah. Mufrad muzakkar udkhul, tasniah muzakkar udkhula, jamak muzakkar udkhulu, mufrad muannas udkhuli, tasniah muannas udkhula, jamak muannas udkhulna. Kita boleh kias dengan perkataan yang berbagai-bagai. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Isma, isma. Contoh kata apa nanti. Jadi kita berbagai kataan. Contohnya perkataan tulis. Uktub, uktuba, uktubu, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Berapa banyak perkataan yang tuan-tuan nak cuba, carilah sebanyak yang boleh dalam Quran supaya kita boleh kiaskan dengan yang Ustaz bagi tu. Okay, setakat tu boleh faham tak? Boleh Ustaz. Ustaz jauh sikit lah di papan tu Ustaz. Ya? Papan tu jauh sikit lah daripada kita screen. Sekarang tak nampak jelas? Tak berapa jelas tak? Okay. Kita mengaji memang santai semua lah. Santai semua. Sekarang ni jauh. Dia tak nampak semua pula. Tak, dia nampak semua Ustaz. Tetapi macam dia tak fokus. Macam ni. Sekejap. Ustaz ada dua kamera tu. Skrin belah kanan. Tu. Share skrin belah kanan. Okey. Yang ni okey Ustaz. Dan ni okey. Ya, ni yang ni lah dia fokus ke depan. Okey ni. Okey jadi yang Ustaz Urang tadi boleh faham lah. Ada pecahan-pecahan fi'il amal tu, Ustaz dah sebut pelbagai perkataan tu, itu kita kena kias sendirilah. Kita kena kias sendiri. Ini sebagai formula dia.
mufrad muzakkar, tasniah muzakkar, jamak muzakkar, mufrad muannas, tasniah muannas, jamak muannas. Ada 6 bahagian fi'il amar. Okey. Maka solatlah olehmu wahai Muhammad li rabbika, kerana Tuhan kau. Li tadi kita bincang adalah huruf jar. Li rabbi. Sebab tu baca dengan rabbi. Ni dah huruf perkataan li satu, rabbi satu, kau satu. Ada 3. Ada 3 lah. Ya, ada 3. Sebab tu baca rabbi sebab ada lam. Kalau perkataan tunggal dia baca apa? Tunggal. Rabbun. Boleh baca apa? Baca apa? Apa tunggal? Rabbun. Rabbun ataupun rabbu, rabba. Tak kisahlah kan. Perkataan tunggal dia adalah rabbun. Rabbu mana Tuhan yang mentadbir. Itu yang dalam Quran sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Baca rabbi sebab ada perkataan sebelum. Ada perkataan sebelum tu baca rabbi. Jadi perubahan itu, perubahan baris di ujung bergantung kepada perkataan sebelum. Macam ni bergantung pada lam. Baca rabbi. Macam surah Fatihah pula alhamdulillahi rabbi. Segala puji-pujian itu rabbi. Alhamdulillah, segala puji-pujian itu lillahi, milik bagi Allah, rabbi. Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Dia ada kaitan dengan perkataan lillahi wa. Baik. Di perkataan tunggal asal dia adalah rabbun, baca dengan tanwin. Dia isim. Kau ni khitab mana kembali pada Nabi Muhammad. Kita dah kaji tadi. Wanha kita dah kaji dah. Waw mana? Waw. Dan. Waw ni wa ataf. Apa dia? Apa dia? Wa ataf. Wanhar dan anhar tadi kita dah kaji dah, iaitu kalau mula dengan huruf hamzah ni baca baris bawah. Tapi oleh kerana dia di pertengahan ayat maka dia gugur baris dia. Baris dia gugur, dia terus pada wanhar. Kalau sebut tengah dia inhar. Dia kena baca dengan baris mati kat di belakang. Inhar. Sembelih olehmu, buat penyembelihan olehmu, buat korban olehmu. Inhar, inharo, inharu, inhari, inhara, inharna. Itu mudah sikit. Itu fi'il amar, kita boleh jadikan 6 kataan tadi. Sama lah. Inhar, inhara, inharu, inhari, inharna. Ini Ustaz Kiah kat sini. Inhar, inhara, inharu, inhari, inhara, inharna. Jadi wanhar, buat penyembelihan olehmu, buat korban olehmu, berkorbanlah kamu. Kamu di sini kembali pada siapa? Perintah pada soal lelaki. Siapa dia lelaki tu? Muhammad. Nabi Muhammad. Sebab ayat diturunkan pada Nabi Muhammad, dia khitab pada Nabi Muhammad, tapi pengajaran dia untuk kita semua. Baik. Tulisan dah bercampur-campur ni. Okay. Inna taukid. Taukid. Ini Ustaz belum cerita lagi. Inna mana taukid maknanya? Taukid ni ialah penegasan. Taukid maknanya ayat penegasan. Kalau dalam Quran jumpa inna, itu maknanya taukid, penegasan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik. Jadi inna itu adalah penegasan. Kalau panjang macam mana? Kalau panjang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau inna yang panjang tu yang ni lah. Yang ni. Okey, sekali lagi Ustaz ulang, kita ni kita mengkaji. Bila mengkaji dia sekejap ke atas, sekejap ke bawah, sekejap ke tepi, sekejap ke tengah. Kita mengkaji, tak apa. Bila mengkaji ni berbagai-bagai tersebut mungkin nampaknya tak teratur, tapi tak apa. Kita akan susun lepas ni, kita akan susun. Okey, soalan tadi. Kalau panjang, ni lah. Inna sesungguhnya kami. Kan? Sesungguhnya kami. Dia bila ada na tu pada kami lah. Kalau inna saja macam ni, sesungguhnya.
Kan tadi Ustaz dah hurai kan. In campur dengan na, inna sesungguhnya kami. Dia campur dengan domir na tu. Sesungguhnya kami. Kalau in sesungguhnya. Dia makna taukid. Taukid mana dia panggil penegasan. Okey, sekarang ni faham inna ni adalah taukid. Apa dia? Taukid. 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 Ejanya ta waw kaf ya dal. Kaf ya dal. Taukid. Taukid ni penegasan. Satu ayat-ayat yang berbentuk tegas, kita kena baca dengan nada yang semangat dan tekan sikit. Innal ladzina amanu. Tegas. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi maksudnya ayat penegasan. Allah tegas bahawa orang-orang beriman dan orang beramal soleh nanti Allah akan masukkan ke dalam syurga. Okey. Kemudian syani'aka kita dah kaji tadi, fi'il. Syani'aka. Tengok terjemahannya apa? Terjemahannya. Syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membenci. Dia isim fa'il. Dia isim fa'il. Perkataan dia isim fa'il. Itu maksudnya orang-orang yang membenci. Syani'a. Dia isim fa'il. Okey, isim fa'il ni kalau kita ambil perkataan asal dia macam yang asalnya fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa huwa fa'ilun. Fa'ilun tu adalah isim fa'il. Mari kita kaji, kita kaji. Tuan-tuan kena sabarlah, sabar. Boleh sabar tak? Boleh. Tuan kena sabar, jangan keliru. Keliru memang kena ada, Maksudnya kena memang terjadi keliru. Keliru memang kena dia terjadi dalam mengaji ni, dia keliru tapi akhirnya dia akan merongkai keliru tu. Sikit hari akan terongkai sebab tuan-tuan mula faham. Kan. Okey, yang ni Ustaz Badam lah. Mengaji kalau tak pening, tak keliru, tak nak mahu mengaji lah. Tak nak mahu mengaji. Mengaji nak faham semua, senang, relax, selesa semua. Memang takkan terjadi. Ya. Maksudnya kalau ada shim alif, kalau dia nak jadi fa'il tu, orang yang buat tu, dia kena tambah alif kat situ kan? Ya. Maksudnya huruf asal dia must be syana'a, betul? Syana'a. Betul asal Betul. Okey, kita kaji. saya faham. Mari kita kaji. Mari kita kaji. Okey, asal formula asalnya daripada fa'ala. Fa'ala kan perbuatan. Fa'ala perbuatan. Fa'ala kan? Fa'ala. Ni asal perbahasan kajian dia mula fa'ala, perbuatan. Fi'il madhi. Yaf'alu fi'il mudhari'. Fa'lan masdar. Masdar ni kata keluar, kata tajuk. Telah buat, sedang buat, perbuatan. Yang ni barulah isim fa'il. Dia ada tambah kata fahuwa fa ni tak apa, dia sebagai pelengkap kataannya. Fahuwa fa'ilun. Ni pelengkap je. Fahuwa fa. Fahuwa fa ni maksudnya maka iaitu, dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada kait. Fahuwa sini, fokus dia kat sini. Fahuwa fa'ilun. Fa'ilun maksudnya orang yang melakukan perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan. Dia akan ada bentuk macam ni. Bentuk ada alif ni. Ada alif. Fa'ilun. Okey, cuba kita ambil perkataan lain. Perkataan lain lah. Yang sama macam wazan dia. Tulis pun penuh lah ni. Macam mana? Padang ini, boleh Ustaz Padang ni lah? Padang lah? Padang lah. Tak apa. Tuan-tuan pada cantik tu. Dah ada semua dah. Okey. Kataan sama macam ni ialah khalaqa. Sama makna. Khalaqa. Sama makna. Makna dia sama. Makna ni, kalau tadi makna buat. Kan? Ini cipta.
Formula asas, formula yang paling asas, yang paling pertama sekali kena tahu ini. Telah buat, sedang buat, perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Okey, Ustaz bandingkan dengan perkataan lain, khalaqa telah cipta, yakhluqu. Jumpa dalam Quran yakhluqu. Yakhluqu maksudnya sedang cipta, sedang cipta. Khalaqa yakhluqu khalqan, penciptaan. Kemudian barulah jadi isim fa'il. Fa huwa pernah sebut tak perkataan khaliq? Ya. Khaliq ni makna pencipta, iaitu rujuk kepada Allah lah. Fa huwa khaliqun. Cuba tengok. Sama baris. Ada alif. Baris pun sama. Kan? Khaliq maknanya pencipta. Dalam Quran merujuk kepada Allah lah. Allah tu pencipta, dia isim fa'il. Nampak tak? Khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliqun. Kataba yaktubu kitban fa huwa katibun. Fa huwa katibun makna penulis, orang yang menulis. Okey, kalau nak sebut orang yang berkhutbah pula. Khataba yakhtubu khatban fa huwa khatibun. Tu sebut tok khatib tu, tok khatib. Khatib kita guna sebut perkataan isim fa'il. Tok khatib maksudnya tok tu bahasa Melayu, ada bahasa Melayu tu kan. Dia bukan bahasa Arab tu. Tok khatib, khatib tu bahasa Arab, itu isim fa'il. Mana orang yang bercakap, orang yang bertutur, tok khatib panggil. Yakhluqu tadi apa? Yakhluqu. Yakhluqu yang kedua tu. Apa mana? Telah cipta, sedang cipta, penciptaan, orang yang mencipta. Orang yang mencipta. Alam-alam tu ni biar Ustaz bagi lengkap lah sana. Ustaz, Khaliqun tu orang yang mencipta, dia punya ending dia tu tanwin Ustaz. Kun depan. Betul. Tanwin. Jadi orang yang dia punya perkataan dia cipta, sedang cipta, kata dasar dia, kata masdar dia penciptaan. Kemudian fa khaliqun, orang yang melakukan, orang yang mencipta. Kalau banding perkataan lain, macam kita selalu dengar kan, qara'a telah baca, yaqra'u sedang baca, Quran pembacaan. Fa huwa qari'un. Pernah sebut tak perkataan qari? Qari maksudnya orang yang membaca. Itu sama perkataan qari, makna orang yang baca. Tapi itu isim fa'il untuk muzakkar. Kalau untuk muannas qari'ah. Macam tu. Jadi perkataan muannas dia kena tambah marbutah. Baik. Itu cara kita nak banding, nak cari perkataan isim perkataan isim fa'il. Ustaz kata tadi ala-ala dah kita kaji, kita bagi lengkap lah senang. Khalaqa awal. Fa'ala yaf'alu fa'lan huwa fa'ilun. Dia ada perkataan isim maf'ul dia. Isim maf'ul dia itu ini lengkap je, wazaka dia tak ada apa-apa lah. Ini sebagai pelengkap je. Sebab dalam kitab dia ada gitu. Wazaka, sini fokus. Maf'ulun. Wazaka maf'ulun. Ini dia panggil isim maf'ul. Isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul ni maksud orang sesuatu yang kena buat, yang kita kaji tadi tu. Yang kita kaji mana? Wazaka orang yang kena buat. Itu makna maf'ul. Mana benda yang kena buat itulah maf'ul. Nanti Ustaz bagi contoh lain. Kalau yang khaliq pula, bila jadi fi'il jadi isim maf'ul, jadi wazaka makh. Ya. Pernah dengar perkataan makhluk? Kita sebut makhluk ni lah.
Makhluk dia termasuk dalam kategori isim Mansub. maf'ul. Dia Maf'ul. termasuk kategori isim maf'ul. Jadi bacaannya makhluk. Pernah sebut kan makhluk? Makhlukun. Asal dia betul makhlukun. Dah pernah makhluk manusia Ustaz kan? Kita sebut Makhluk. kita sebut ringkas makhluk. mana makhluk. Makhluk ni maksudnya sesuatu yang dicipta. Benda yang dah ada tu yang telah dicipta. Siapa cipta? Allah yang cipta. Okey. Maka terungkailah dalam pemahaman kita, Khaliq pencipta, makhluk tu benda yang dicipta. Kita ni makhluk, alam ni makhluk. Semua ni adalah makhluk mana yang dicipta. Tu. Okey, dah terungkai dah. Ustaz, maksudnya kalau macam Ustaz kata dicipta, dia tambah mim depan tu je Ustaz? Ya, formula dia tengok ada mim. Senang, alhamdulillah. Mana Evan tu, tak belum cakap dah tahu tu. Alhamdulillah, dah makin faham. Macam itulah pengkajian kita nak. Kita sabar, kita tenang, terima seadanya dengan cara ustaz ni tak tahulah orang boleh terima ke tidak. Jadi kalau terima seadanya dan faham dan tidak gopoh-gopoh untuk tahu yang lebih tinggi secara melonjak, sabar ikut cara ustaz buat ni, insya-Allah tuan-tuan puan boleh dapat sikit banyak. Mungkin ustaz boleh sebut dah, bila dah sebut ustaz sebut dah. Maksudnya kajian kita tentang ilmu ni ustaz nak buat secara santai kan, ustaz nak sebut yang mana patut dulu, yang mana yang lebih utama. Peringkat-peringkat awal ni ustaz tak nak sebut yang tinggi-tinggi lagi, sebab kita nak meraihkan kawan-kawan kita yang baru belajar, baru nak kenal apa dia isim, apa dia fi'il, apa dia huruf, apa pecahan, nak pergi nak raihkan mereka-mereka. Dan kita yang dah tahu sikit banyak ni, kita cuba bantu raihkan. InsyaAllah jalanan kelas ni akan stabil. Tapi kalau kita nak yang tinggi, jawab ada kawan-kawan yang baru belajar tertinggal. Bila tertinggal, dia kata aku tak faham lah. Rugilah, kita rugi, tak dapat ajak kawan-kawan sekali kan. Rugi. Baik. Jadi wazaka makhluqun maksudnya wazaka ni asal dia maksudnya yang demikian itu. Yang demikian itu makhlukun yang dicipta. Cuba kita banding dengan perkataan lain. Ini dah ada dua dah. Fa'ala satu, khalaqa satu, ambil perkataan satu lagi. Jalasa. Jalasa mana apa? Duduk. Duduk. Kita tak tulis pun tak apa dah, kita boleh kiaskan. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Jalsan maknanya kedudukan. Fahuwa jalisun, orang yang duduk. Orang yang duduk. Wazaka majlis. Pernah sebut tak perkataan majlis? Ya. Kita dah sebut selalu, kita ingat bahasa Melayu. Majlis ke majlis perasmian, majlis perkahwinan. Majlis tu bukannya bahasa Melayu, bahasa Arab tu. Ya. Jangan bahasa Melayu Ustaz. Sekarang sudah terungkai kan? Kita dah terungkai dah perkataan yang kita dah sebut selama ni, kita ingat bahasa Melayu, majlis. Sila hadir ke majlis. Kita ingat bahasa kita. Rupanya kita dah pinjam bahasa Arab. Majlis asal daripada perkataan jalasa. Jalasa, yajlisu, jalsan, fahuwa jalisun, wazaka majlisun. Allahu Akbar. Kita dah sebut dah selalu, tapi kita tak tahu datang mana perkataan tu. Jalasa, yajlisu, jalsan, fahuwa jalisun, wazaka majlisun. Tulis juga, hilang surah Kausar dah hilang mana dah. Tak apa, biar dia hilang. Okey. Jalasa mana apa? Telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Kemudian jalsan ni kata dia panggil masdar. Masdar ni kata keluar. Kata keluar ni kita selalu terjemah dengan macam tadi fa'lam perbuatan, khalqan penciptaan, jalsan kedudukan. Dia kata dasar ni, kata masdar dia kena terjemah mana macam tu. Kedudukan, pemakanan, penglihatan, pendengaran, penulisan, pembacaan, macam tu. Dia jenis kata dasar. Kata keluar. Okey. Jadi tuan-tuan faham dah. Sebut kata apa pun tuan-tuan boleh sebut. Kata dasar dia bunyi macam tu. Pengeluaran, kemasukan, penglihatan,
Apa dia? Perbuatan. Perbuatan. Perbuatan yang ni fa'lan. Dia. Jadi kalau kita nak perbagaikan bahasa, kita jumpa dalam Quran kan macam-macam kataan. Jadi kita boleh bandingkan. Kalau sama dia punya lafaz dia, penciptaan, Quran qatlan, pembunuhan. Apa lagi? Dalam Quran banyak tu kataan-kataan yang macam ni. Jadi kita boleh terjemah. Daripada situlah kita boleh bahasa Arab. Dia bukan boleh bahasa Arab ni sekaligus. Oh, aku baca ni aku faham semua. Mana ada. Dia terpaksa kaji macam ni. Tuan-tuan sabar macam tuan-tuan ni. Okay, Ustaz nak tanya berapa orang sekarang ni dalam ikut lain ni? Berapa orang sekarang ni yang ikut ngaji? 44. 44. 43. Okey, Ustaz nak tanya 43 ni boleh sabar ke ataupun masih lagi aku ni gamaknya ni lah ni. Nyalah. Siapa yang ada dalam hati dia macam tu? InsyaAllah bertahan Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Bagus ni Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Duduk seronok, makin seronok. Sebab Ustaz terpaksa bawa slow-slow kan. Slow-slow, sikit-sikit, santai-santai. Jumpa tempat-tempat yang perlu tak urai. Kan? Tak perlu Ustaz, tak perlu kan. Yang perlu hurai supaya menjadi bahan ilmu untuk tuan-tuan kaji. Sebab dia berkaitan, bersangkut paut antara yang dulu dengan yang sedang belajar, yang akan datang. Jadi bila tuan-tuan dah betul-betul dapat kumpul sebanyak mungkin, akhirnya Masya Allah, bila duduk dengan Quran tu, setakat setengah jam tu memang tak rasa apa. Sebab tuan-tuan tengok, oh ini kalimah ni, Ustaz dah ajar ni. Ini dah tahu. Ini pecah dah, nampak? Setengah jam memang tak cukup. Tuan-tuan akan jadi sampai sejam duduk dengan Quran. Ustaz, tak tak ikut kan. Tapi kalau orang yang duduk dengan Quran, duduk dalam 5 minit, dah menguat 5 kali sama banyak dengan minit tu, maknanya itu masalah dah. Kan? Jadi maknanya kita nak supaya kita seronok dengan Quran. Ustaz. Ada satu huruf bahasa Melayu saya jumpa Ustaz. Maklum. Apa dia? Maklum. Maklum. Baik, terima kasih. Okey, dah Haji sebut itu kita kaji ya. Tapi yang tadi tak selesai lepas ni. Okey. Kalau jalasa yajlisu jalsan fahu wajah. Selesai ni dulu. Fahu wajah lisun. Jalisun mana orang yang duduk? Orang yang duduk. Kemudian barulah wazaka majlisun. Majlis ni maksudnya orang yang kena duduk. Orang yang kena duduk. Tu majlis. Maknanya tempat duduk. Majlis maknanya tempat duduk lah. Majlis tu mana tempat duduk. Tu wazaka majlisun. Majlis mana tempat duduk. Tempat berlangsungnya program tempat duduk. Majlis. Okey, yang perkataan Haji tadi. Maklum. Tu Haji nak suruh kaji tu. Tanjurah nak suruh kaji. Dia asal daripada perkataan Alima mana telah tahu. Ya'lamu mana sedang tahu. Sedang tahu. Okey, alima ya'lamu kena tahu ni, ini asas. Dia punya pecahan-pecahan kalimah ni kena tahu. Sebab tu kena latih bilangan tasrih ni, bilangan kalimah-kalimah. Daripada fa'ala yaf'alu fa'lan fa fa'ilu kena kaji. Khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliqun wa zaka makhluqun. Jalasa yajlisu jalsan fa jalisun wa zaka majlusun. Alima ya'lamu ilman fa huwa alimun wa zaka ma'lumun. Tu. Dia akan datanglah kalimah maklum tu. Jadi tuan-tuan kena banyak kaji kataan fi'il dalam Quran supaya kita boleh berbagai-bagai makna. Tapi formula asalnya daripada fa'ala. Ingat Fi alima ya'lamu apa dia? Ain? Dah dapat dah. Bagi sama. Ilman. Lepas tu isim fa'il dah fahu wafa. Fahu wafa pula dah. Fahu wa'a. Apa dia? Fahu wa'a limun. Fahu wa'a limun. Pekerja dekat alimun. Kemudian barulah jumpa perkataan Haji tadi. Wazaka ma'lumun. Wazaka. Nampak ke tak nampak ni? Tak nampak Ustaz. Tukar sikit. Tak nampak dah? Tak nampak. Tak nampak?
Tukar-tukar sikit dia punya tu. Okey. Okey, okey. Okey. Asal daripada perkataan alima. Alima maksudnya telah tahu. Ya'lamu maksudnya sedang tahu. Ya'lamu. Sekarang ni tuan-tuan ya'lamu lah, mana sedang tahu. Ustaz, suara Ustaz. Ilman kata keluar dia. Ada ilman. Kalau jalsan kedudukan, kalau ilman Pengetahuan. pengetahuan. Nampak dah boleh bahasa Arab. Ustaz tak tulis pun bahasa Melayu. Mana ada tulis bahasa Melayu? Tapi kenapa tuan-tuan tahu? Sebab kaji. Betul tak? Ni, sebanyak perkataan yang ada sini, Ustaz nak tanya secara jujur. Nak tanya semua secara jujur. Sebanyak perkataan yang ada sini ada tak Ustaz tulis bahasa Rumi? Tak ada. Tak ada. Cara tak langsung, tuan-tuan dah boleh bahasa Arab. Betul tak? Betul Ustaz. Alhamdulillah. Cara tak langsung, Ustaz cuma cakap. Sebab tu kadang-kadang Ustaz tak tulis baris, sebenarnya Ustaz nak latih tuan-tuan boleh memahami baris sama. Tapi peringkat awal ni Ustaz tulis-tulis jugalah. Tapi satu hari nanti Ustaz tulis huruf je, baris tak ada. Ustaz tak boleh manja-manja lah. Nak latih supaya boleh membaca Quran tanpa baris. Dan makna dah ada sendiri dalam pemikiran kita. Masya Allah. Masa tu tuan-tuan hebat. Ustaz pula kena mengaji dengan tuan-tuan. InsyaAllah. Bahawa alim. Okey. Alima maksudnya telah tahu. Ya'lamu sedang tahu. Ilman pengetahuan. Fahuwa alimun isim fa'il. Okey. Fahuwa ni tak apa lah. Alimun isim fa'il maksudnya orang yang alim maksudnya alim. Berilmu. Orang yang berilmu. Alim ni isim fa'il maksudnya pelaku perbuatan tu. Kalau alim mana orang yang berilmu, tu alim. Alim mana orang yang berilmu, orang yang tahu. Dia sebab dia pelaku perbuatan, dia yang memiliki ilmu mana orang yang alim. Orang yang alim. Orang alim. Kemudian yang orang sebut al-allamah apa semua tu, itu kataan yang sirah yang lebih dalam maksudnya al-allamah apa semua tu kan. Tapi kita punya asal ialah alim. Alimun orang yang alim. Kemudian barulah jumpa perkataan yang Tuan Haji kata tadi, maklum. Kita sebut, ingat bahasa Melayu, rupanya bahasa Arab. Maklum maksudnya benda perkara yang diketahui. Maklum mana? Perkara yang diketahui. Kita pun tulis selalu dalam mesej, maklum. Ingat bahasa Melayu. Boleh pinjam bahasa Arab. Kan? Bila dapat nota apa-apa, orang kawan kita pesan-pesan, okey, kita pun maklum. Maklum. Rupanya kita pinjam bahasa Arab. Maklum tu asal daripada wadaka maklumun. Maklum ni maksudnya sesuatu yang telah diketahui. Sebab dia masuk kategori isim maf'ul. Yang diketahui, maklum. Perkara yang telah diketahui itu panggil maklum. Makluman lah Ustaz ya. Makluman lah. Maklumat dah ada, kemudian kita tahu maklumat tu, itu panggil maklum. Ya. Terima kasih Ustaz. Kalau maklumat tak ada, tak boleh panggil maklum. Boleh macam kata lain. Kataba yaktubu kitban huwa katibun wa zaka maktubun. Maktubun mana yang ditulis. Perkataan ditulis. Bandinglah dengan apa pun. Qatala yaktulu qatlan fa huwa qatilun wa zaka maktulun. Telah bunuh, sedang bunuh, pembunuhan, orang yang bunuh dan orang yang dibunuh. Itu. Daraba yadribu darban fa daribun wa zaka madrubun. Madrub. Telah pukul, sedang pukul, pemukulan, orang yang pukul, benda yang dipukul, benda yang kena pukul. Lebam habis tu. Itu mana madrub. Madrub mana sesuatu yang dipukul. Macam tu. Jadi kita boleh banding berbagai-bagai. Kemudian yang tadi tu kita masuk balik sebagai penutup dah lewat dah. Dah lewat dah. Terima kasih Ustaz. Inna tadi taukid. Syani'aka kita daripada situ sebenarnya kita kaji ialah isim fa'il. Isim fa'il kita kaji situ, masya-Allah, panjang lebar. Syani'aka. Okey, syani'a baca tu syani'a sebab ada inna. Inna tu taukid. Bila taukid inna ni dia tugas dia memfathahkan, menasabkan perkataan selepas. Itu kena baca penegasan. Dia kena baca dengan baris nasab. Iaitu mana perkataan akhir pada syani'aka, mana huruf yang akhir.
Ni A. Betul, tuan-tuan pandai, bijak. Huruf akhir bukan kaf, kaf tu tambah. Asal dia adalah itulah huruf akhir itu hamzah. Huruf hamzah tu kena baca a sebab ada inna kat depan. Inna syani'a kemudian ka. Ka tu khitab kepada Nabi Muhammad. Huwa adalah isim dha, ya isim dha. Isim dhamir. Yang kita mengaji hari itu jangan lupa. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Ada 14 tu, kena hafal tu nah. Tak hafalnya tu, masalah tu, tak boleh ingat tu. Kena hafal. Duduk saja-saja tu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ulang lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Seminggu boleh ingat, insya-Allah. Kalau tak ingat juga, kena tak tahulah macam mana, kena jampi kot. Kena ingatlah Ustaz. Apa dia? Kena ingat yang tu Ustaz, Ustaz. Betul, yang itu asas. Cuba tengok Ustaz bilang 3. 3 yang pertama muzakkar, 3 yang kedua muannas, 3 yang pertama balik muzakkar, 3 yang berikutnya muannas. Ustaz susun tu. Huwa huma hum 3. Hiya huma hunna 3. Anta antuma antum 3. Anti antuma antuna 3. Ana nahnu. Okey. Huwa dipanggil isim dhamir. Abtaru kita dah kaji iaitu perkataan isim. Abtar. Abtar ni maksud dia apa? Maksud dia yang terputus. Yang terputus. Jadi makna dia sesungguhnya orang-orang yang bencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Kan? Amin. Itu orang tuduh Muhammad engkau terputus. Terputus daripada rahmat. Terputus daripada perhatian Allah, terputus macam-macam lah punya kepuasan dia. Sebenarnya yang terputus itu adalah mereka, bukannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuba tengok, nama dia dikenang, disebut, pengajaran dikenang, disebut sampailah bila-bila. Nabi Muhammad tak terputus, nasab dia pun tak terputus, turunan dia tak terputus. Sebab mereka, kaum-kaum kafir Quraisy tuduh Nabi Muhammad terputus nasab, terputus turunan, tak ada anak lelaki, tak ada apa. Tapi cuba tengok, keturunan Nabi Muhammad bersambung sampai ada anak cucu dia, kan? Ada dipanggil Ahlul Bait dan sebagainya. Masya Allah. Jadi tuduhan itu tak betul dan yang sebenarnya mereka lah yang terputus. Orang yang tuduh Nabi yang terputus. Nabi Muhammad tak terputus. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang bencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Ya, ada soalan gua nak tanya Ustaz sebagai penutup. Last. Ustaz pun dah kering tekak ni. Dia start awal ni tak sempat sarapan. Okey. Ada soalan satu je. Ustaz, tak ada orang soal Ustaz. Saya nak tanya Ustaz lah satu pasal huruf sol. Fasol kan? Fasol. Kalau selalu kan macam kita buat last week kita belajar cool tu, macam kita belajar cool Ustaz lah. Yang ada cool kan? Cool. Apa ni cool maksudnya katakanlah kan? Katakan macam tu. Yang ni dia tak pakai pula fasol. Dia tak macam tu kaedah dia Ustaz Fasol. Dia tak boleh matikan ujung tu ya. Dia ada li pada situ lah. Dia hidupkan baris. Salli. Dia ada perkataan yang ada syaddah. Salli. Ada syaddah. Kalau qul dia tak ada syaddah. Qul. Salli. Dia ada perkataan fi'il yang ada syaddah dan ada perkataan fi'il yang tak ada syaddah. Kalau Kulli tak ada perkataan. Itu dah jadi lain lah. Qulli jadi lain. Dia kena qul. Qula, qulu, quli, qula, qulna. Daripada perkataan qul, asal perkataan qul yang madhi dia pada qa. Qala telah berkata. Qala Nabi telah berkata Nabi. Tapi untuk Nabi kena kata telah bersabda. Kalau untuk Allah telah berfirman. Qala Allah Ta'ala telah terjemah apa? Telah berfirman oleh Allah.
Kalau qala Nabi SAW telah bersabda oleh Nabi. Sabda. Kalau qala berkata oleh raja, telah apa? Bertitah. Telah bertitah. Kalau telah berkata tu oleh orang jenis puisi-puisi ni yang pandai-pandai sajak, macam mana panggil apa? Dari nilai. Orang yang bersajak, berpuisi. Bersyair lah. Deklamasi. Ya, Deklamasi saja. Bersajak tu deklamasi. Betul, setuju Ustaz. Sebab dia ada sabdu Ustaz, solla kan? Patut solli ya. Sebab dia ada tu bukannya kul tu kola aja kan? Bukan. Faham. Saya faham Ustaz. Ya. Terima kasih. So maknanya kataan qala tadi untuk yang Ustaz dah bagi-bagi tadi, untuk Allah berfirman, untuk Nabi bersabda, untuk raja bertitah, untuk Suara putus. Tak dengar Ustaz. Tak dengar Ustaz. Ustaz, mic tu. Maknanya okey. Hilang lagi. Sebab Ustaz punya internet merah ni, dia apa? Slow. Internet dia kurang. Haji Rohan. Ada Haji Rohan. Dengar. Yang dalam yang tadi Ustaz ajar kan? Kataan ada contohnya fahuwa alim kan? Fahuwa alim yang la tarku azaka maklum. Saya tadi sebenarnya nak tanya, fahuwa tu memang disebut untuk setiap fi'il. Maksudnya huruf dia tambahan dia tu, dia ada 3 huruf awal di setiap perkataan, fahuwa ataupun wazaka. Yang lain tu dia seolah-olah tanda baris saja kan. Yang dia 3 huruf tu memang maksudnya memang kena mandatory lah, seolah macam tu. Ikut pemahaman saya itu untuk mudahkan faham, untuk mudahkan ingat je. Tambahan tu. Bukannya kataan nanti sudah kena tambah dengan kataan 3 huruf tu. Tak dengar Ustaz. Tak dengar suara Ustaz. Tak ada suara Ustaz. Sekarang ni tak dengar lagi. Ni okey. Dengung. Dengar. Ustaz nak tutup lah, tapi itulah dia melantun. Okey. Dah boleh dengar dah. Okey. Okey, jadi kita pun dah sampai penghujung dah. Dia melantun. Tak apa. Untuk kali ini kita belajar sampai sekadar itu. Sebab bila dah melantun ni Ustaz dah macam tak ada nak fokus lah. Sebab dia kataan dia macam bertindih-tindih ya. Jadi apapun pembelajaran kita hari ni alhamdulillah, pada awal tadi banyak perkataan yang kita kaji. Kan daripada isim, fi'il, kemudian pecahan-pecahan kalimah.
Jadi Ustaz harap tuan-tuan puan kena buat nota dan juga kena buat ulang kaji. Kemudian kena hafal lah isi domain ke kena hafal, kemudian pecahan-pecahan kalimah kena hafal. InsyaAllah bila kita kaji lagi pada surah-surah lain, kita akan nampak dia punya makna-makna kalimah tu. Kita akan dapat insyaAllah. Jadi untuk hari ini sekadar tu dulu lah, sekadar tu. Kesimpulan dia, tuan-tuan buat sendirilah. Kesimpulannya insyaAllah kita boleh buat sendiri, itu kita nak memahami seluruh isi kandungan Al-Quran insyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, mungkin ada kata-kata penutup daripada Tuan Haji Roha ke? Ataupun kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, terangkanlah hati kami, ya Allah, terangkanlah hati kami, ya Allah, terangkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang dipilih untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Berikanlah semangat kepada kami, ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Terangkanlah hati kami, ya Allah. Berikanlah sifat kerajinan kepada kami, ya Allah. Untuk kami terus mengkaji isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah ada penutup ada kata-kata abang sikit, patah doa. Tak ada apa Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Itu besok Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Ya. Jumpa besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah pergi makan Ustaz, nanti pengsan. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.